Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia, kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu Maha Pencipta. Insan bersama ke puncak iman, tapi jangan kau tinggalkan teman taulanmu kegelapan. Insan bersama di saf yang terpuji, alun bunda al-Baghdadi, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami, berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati, berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Yes, boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Kalau boleh, sila komen. Okey, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boleh komen tak? Ada dengar suara ke, tak dengar ke, jelas ke? Suara bergema ke? Okey, kita tunggu orang masuk sekejap. Okey, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boleh dengar suara saya tak?
Risau juga cakap-cakap kan tak ada orang dengar, cakap seseorang je. Kalau suara saya jelas, boleh beritahu Okay, jemput masuk, jemput share, komen dan like. Share, komen dan like. Suara okey ke, tak okey ke? Hai, tak ada orang yang komen lagi ni. Okey ke tak okey suara ni? Hai, macam mana nak tahu ni? Macam mana nak mula ni? Alright. Okay. Alright, okay. Alhamdulillah. Sakinah Abdullah kata dengar. Okay, deh. Terima kasih Sakinah Abdullah sudi masuk kat sini. Alright. So kita boleh mulalah insyaAllah. Untuk hari ini ini adalah surat pertama untuk surat Tadabbur. Jadi kita akan berkongsi sedikit sebanyak tentang pengenalan tadabbur. Apa itu tadabbur, kenapa kita perlu tadabbur dan bagaimana caranya untuk kita tadabbur. So kita ada yang itulah yang 5 why, when, bila kita perlu tadabbur, how terutamanya. Okay, jadi untuk tu kita share screen dulu. Okay, 1, 2, 3. Okay, hari ni tempat korang hujan tak? Ke biasa je? Alright, Alhamdulillah. So saya bukanlah orang yang layak untuk bercakap tentang apa itu tadabbur, tetapi di sini saya akan berkongsi lah sedikit sebanyak apa yang saya tahu, apa yang saya pernah belajar dengan tuan-puan dalam solat tadabbur ni insyaAllah. Jadi tadabbur Al-Quran ni sebenarnya dia adalah satu benda yang sangat dituntut lah dalam agama kita, yang mana Al-Quran ni adalah kitab atau wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk menjadi satu guidance atau petunjuk untuk kita menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi bila mana kita nak merapati ataupun membina hubungan dengan Al-Quran yang merupakan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka tak nak kita perlulah faham apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak cuba sampaikan. Ibaratnya seperti seorang kekasih memutuskan surat kepada kekasihnya, dan sekiranya kekasihnya itu tidak mampu untuk membaca ataupun buta huruf, bagaimana dia mampu menghayati apa yang hendak disampaikan oleh kekasihnya tersebut yang memutuskan surat tersebutlah. Jadi adalah penting bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cuba untuk sampaikan dalam Al-Quran kitabnya yang mulia ni. Jadi perkataan tadabbur ni adalah satu perkataan yang famous sekarang, dan kita selalu dengar dalam My Quran Time, dalam Facebook contohnya ada banyak program tadabbur. Waalaikumsalam, Nenek Karina Kisha, selamat jemput masuk. Okay, so tadabbur ni sebenarnya telah disebut dalam Al-Quran sendirilah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, do they not then reflect on the Quran, or are there locks upon their hearts? Maksudnya, adakah mereka itu tidak mentadabbur Al-Quran ataupun hati mereka itu telah terkunci? Menariknya dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu
tentang dia ada dua apa orang panggil macam antonim. Yang pertamanya Allah bagi tahu tadabbur Quran. Kemudian Allah bagi tahu kesan tidak mentadabbur Al-Quran. Kiranya ada satu golongan dia mentadabburi Al-Quran, ada satu golongan tidak mentadabbur Al-Quran. Dan Allah sifatkan golongan yang tidak mentadabbur Al-Quran ni sebagai golongan yang terkunci hatinya. Menariknya dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan aqfaluha. Aqfaluha ni maksudnya kunci lah. Adakah ada kunci pada hati mereka? Tapi kunci di sini, struktur ayat bahasa Arab di sini tidak seperti kunci dari tidak bermaksud kunci itu datang daripada luar. Aqfaluha, perkataan aqfaluha tu memberi indikasi ataupun indikator bahawa kunci yang ada pada hati itu adalah kunci dari dalam hati. Maksudnya hati itu mengunci dirinya sendiri. So dia daripada ayat ini kita dapat faham bahawa mentadabbur Al-Quran adalah satu perkara yang dituntut. Namun apabila kita tidak mentadabbur Al-Quran, kita mempunyai masalah spiritual. Yang mana hati kita telah terkunci. Macam tu. Okay, itu satu ayat lah yang Allah SWT sebut tentang tadabbur. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah SWT juga sebut afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka itu mentadabbur Al-Quran? Seandainya mereka mentadabbur Al-Quran, dia ada dalam itulah dalam pembuka kata, bentuk kata, seandainya mereka mentadabbur Al-Quran, mereka akan dapati bahawa Al-Quran tu datang daripada Allah. Maksudnya kalau walau kana min 'indi ghairillah, sekiranya ia datang bukan daripada Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, maka mereka akan dapati dalamnya ada banyak orang panggil perselisihan lah antara satu kenyataan dan kenyataan yang lain. Tetapi dalam ayat ini, dalam ayat yang lepas Allah sebut mengenai hati. Dalam ayat ini Allah sebut mengenai perselisihan ataupun konten Al-Quran itu sendiri. Kalaulah Al-Quran itu tidak daripada Allah, maka pasti ia akan mempunyai banyak benda yang diperselisihkan. Tapi kalau ia datang daripada Allah, maka pasti kita akan menemui bahawa ia tidak ada perselisihan, tidak ada percanggahan. So sebenarnya kat sini apa yang Allah nak bagi tahu? Allah SWT nak bagi tahu kita bahawa dengan mentadabbur Al-Quran, kita akan dapati bahawa Al-Quran itu tidak ada percanggahan antara satu sama lain. Dan dengan kita memahami apa isi Al-Quran, kita akan tahu. Dan setelah kita memahami, kita faham bahawa ia tiada percanggahan. Dan dari situ kita tahu bahawa Al-Quran ini sah-sah ataupun memang benar daripada Allah SWT. So dalam dua ayat ni, ayat yang pertama lebih menyentuh kepada isu spiritual kita lah, yang mana Allah SWT kaitkan dengan hati. Dalam ayat yang kedua, dia berkenaan dengan percanggahan ataupun kontradiksi idea. Jadi daripada situ kita dapat faham yang ini berkait lebih kepada akal. Maksudnya bila kita baca, kemudian kita teliti, kita dapati tiada percanggahan macam tu. So bila kita dapat ia tiada percanggahan, untuk kita menganalisa kitab Allah SWT sama ada dia ada percanggahan atau tidak, kita perlukan bantuan akal. Berbeza dengan yang ke atas ni. Yang ke atas ni Allah menggunakan hati. Allah kata tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran atau hati mereka terkunci. Jadi apakah kaitan Al-Quran, hati dan intelektual kita? Maksudnya akal kita lah. Okay. Sebelum tu kita pergi tengok kepada perkataan tadabbur tu sendiri. So, perkataan tadabbur tu ia merupakan masdar ataupun kata terbitan kepada perkataan kata dasar dabara. Dabara ni adalah kata dasar yang membawa kepada maksud penghujung sesuatu. Akhir kulli syai. Akhiru kulli syai. So, apa benda yang Allah SWT nak cuba sampaikan pada kita dengan tadabbur ni? So tadabbur. Adakah tadabbur tu serupa dengan tafsir? Itu pun kita kena faham juga. Jadi dengan kita memahami bahawa maksud tadabbur ni ada kaitan dengan penghujung sesuatu perkara, kita boleh faham bahawa apa yang kita perlukan dari tadabbur ni adalah sampainya kita kepada makna hujung Al-Quran. Bukan makna hujung Al-Quran. Bukan hujung Al-Quran dari sudut posisi dia, tapi di sebalik kita membaca Al-Quran dan cuba memahaminya, apakah yang kita dapat, apakah action plan yang kita boleh ambil daripada apa yang kita faham tersebut. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan tadabbur. Okey, tadabbur ni kita boleh bahagikan dia kepada dua, tadabbur am dan tadabbur khas.
Tadabbur am ni boleh dilakukan oleh orang awam seperti kita lah, seperti saya dan tuan-tuan. Ia tidak memerlukan banyak penguasaan ilmu-ilmu lain ataupun disiplin-disiplin lain. Ia hanya memerlukan usaha untuk kita mendampingi orang-orang yang berilmu ataupun mempelajari daripada buku-buku tentang isi Al-Quran dan juga makna-maknanya. Dan kemudian kita boleh reflect ke atas diri sendiri, melakukan refleksi ke atas diri sendiri. Tetapi kalau tadabbur khas, itu lebih kepada orang-orang yang berilmu lah. Itu memerlukan kepada penguasaan bahasa Arab, penguasaan ilmu tafsir, asbabun nuzul, sejarah, nasikh mansukh dan lain-lain lagi lah. Okey, kemudian so daripada tadabbur ni kita faham bahawa dalam kita mempelajari Al-Quran ataupun mendampingi Al-Quran, kita mempunyai beberapa flow yang kita mahukan. Iaitu yang pertama, baca. So sebelum kita reti sebelum kita mahu mendampingi Al-Quran, kita mestilah reti membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya Al-Quran ni adalah satu kitab yang kita kata boundless, tak ada boundary, tak ada sempadan. Dia mula-mula kita nak kenal Al-Quran, kita baca dulu. Kemudian kita nak faham maksud dia, kita rujuk terjemahan. Tetapi tidak memadai sekiranya kita berhenti setakat pada kefahaman semata-mata. Okey, apa yang membezakan kita dengan orang kafir yang juga mengkaji Al-Quran adalah tadabbur. Sebab tadabbur ni dia juga seperti tafakkur. Saya conteng sikit ya. Tafakkur kalau dalam bahasa Melayu seolah-olah kita macam bertafakkur, melihat sekeliling semua. Jadi tadabbur tu dia seperti itu juga, tetapi ia melibatkan hati. Tafakkur ni dia hanya melibatkan akal kita, dia melibatkan intelektual kita, macam mana tentang kejadian alam, kejadian hujan. Orang kafir pun boleh meneliti dan memerhatikan semua perkara tu. Namun kita orang Islam, apabila kita memandang sesuatu perkara yang berlaku itu ataupun perkara yang diceritakan oleh Al-Quran itu, kita tidak memandangnya sebagai satu benda yang disampaikan secara sia-sia, tetapi ada hikmahnya, ada pengajarannya yang kita perlu ambil untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Okey. Tadabbur ni juga dia ibarat seperti kita membawa kereta, yang mana bila kita bawa kereta untuk bersiar-siar versus kita bawa kereta untuk cepat sampai kepada tujuan. Maksudnya contoh kita nak balik kampung, kita ada waktu yang terhad sahaja untuk balik kampung. So kita balik kampung cepat-cepat, on the way tu kita pun tak kisah sangat apa yang ada on the way, kita terus yang penting sampai je. Tapi kalau orang yang jalan bersia-sia, dia akan memanfaatkan setiap detik dan masa dia untuk dia tengok sekeliling, untuk dia menikmati pemandangan sekeliling agar dia dapat manfaat lah daripada apa nama orang panggil dia punya bersia-sia tu. Jadinya tadabbur Al-Quran tu begitu juga. Para sahabat radhiyallahu anhum yang menariknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar mereka untuk sentiasa mengamalkan apa yang mereka baca, dan mereka ni tidak berpindah daripada satu ayat ke ayat yang lain sehinggalah mereka mengamalkan dulu ayat-ayat tersebut. Sehingga kan diriwayatkan bahawa para sahabat ni pada siang hari mereka mempelajari cara membaca, pada malam hari mereka belajar tadabbur, memahami maksud ayat, cuba contemplate ataupun kita panggil refleksi lah atas diri sendiri. Kemudian pada siang hari mereka amalkan ayat tersebut. Dah amal, barulah diorang pindah kepada belajar ayat lain dengan Rasulullah SAW. Itu menunjukkan betapa pentingnya tadabbur dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran dia bukan sekadar kitab yang kita baca hari-hari, meskipun memang kita akan dapat pahala daripada pembacaan kita, namun kita sebenarnya tidak memenuhi tuntutan asal lah kenapa Al-Quran tersebut diturunkan. Yang mana ianya adalah untuk kita contemplate upon ourselves, untuk kita contemplate atas diri kita sendiri dan kemudian memanifestasikannya melalui amalan dan perbuatan kita seharian. Okay. Jadi ingat dia ibarat kereta, kereta yang berjalan. Okay. Tadabbur ni juga ada banyak aspek. Dalam Al-Quran kita mempunyai kita menjumpai berbagai-bagai jenis ayat. Ada ayat yang bercakap tentang hukum hakam. Ada ayat yang bercakap tentang penciptaan Allah SWT kepada makhluk. Maksudnya penciptaan yang Allah SWT jadikan makhluknya, alam semesta. Kemudian apa yang Allah jadikan daripada sunnatullah, qada dan qadar.
dan apa yang Allah SWT jadikan daripada proses-proses yang berlaku di sekeliling kita seperti proses hujan, proses tumbuh-tumbuhan, tumbuh kemudian mati dan lain-lain lagi. Yang mana kita dapati ayat-ayat tu ada juga yang sebahagian daripadanya yang merupakan berbentuk kisah. Kisah dalam Al-Quran ni tidak diceritakan dengan sia-sia dan ia tidak diceritakan seperti mana yang kita mahu. Kita boleh dapati bahawa kisah-kisah Al-Quran tidak mengikut kronologi. Kalau ada pun mengikut kronologi, ada part-part ataupun yang mungkin kita rasa macam kenapa tak terangkan, tapi rupanya Al-Quran ada hikmahnya tersendiri. Sebab Al-Quran turun bukan untuk bercerita kepada kita, tetapi untuk kita ambil pengajaran dan ibrah daripada kisah-kisah yang ada. Okay. Jadi bila kita melakukan tadabbur, kita hendaklah memerhatikan jugalah berapa ayat yang bercakap tentang hukum hakam sehingga kita faham bahawa Al-Quran ni dia bukan turun untuk sekadar menyuruh kita ataupun mengharamkan sesuatu daripada kita, tetapi sebenarnya untuk memberi kita petunjuk dan menyelamatkan kita daripada kejahilan diri kita, dan sebab itulah ada banyak panduan juga dalam Al-Quran. Okay. Al-Quran ni sebenarnya dia address ataupun Al-Quran ni kiranya kita manusia ada bermacam-macam tahap ilmu. Jadi Al-Quran ni sebenarnya turun sesuai untuk semua orang. Jadi apa yang Al-Quran sampaikan, boleh jadi kita fikir begini, boleh jadi orang lain fikir begitu. Boleh jadi tadabbur kita begini, tadabbur orang lain begitu. Sebab apa? Sebab ma'rifah musbaqah ataupun prior knowledge kita, pengalaman kita dan ilmu yang sedia ada pada diri kita tu berbeza dengan orang lain. Sebagai contoh, okay, ada gambar di sini ya. Gambar arkitek ataupun kontraktor ni yang pertama ni. Okay, kemudian gambar astronaut, apa nama, angkasawan. Kemudian gambar orang yang sedang mengajar ataupun saya tak pasti mengajar atau hakim ya. Tapi orang-orang ni adalah orang-orang yang berilmu, yang mana contohnya sebagai arkitek, sekiranya dia melihat sesebuah bangunan, dia sekiranya kita meletakkan seorang arkitek dan orang biasa untuk melihat sebuah bangunan, orang biasa hanya akan melihat bangunan tersebut secara fizikal. Manakala arkitek akan melihat bangunan tersebut dengan ilmu dia. Dia akan mungkin memerhati, oh bangunan tersebut dibina menggunakan bahan tersebut. Disebabkan itu dia bengkok sedikit. Orang awam mungkin tengok, oh tak perfect, tak sempurna bangunan ni, begitu sahaja. Sebab apa? Sebab mereka tiada ilmu. Begitu juga dengan tadabbur. Tadabbur ni lagi banyak ilmu yang kita ada tentang sesuatu perkara, lagi dalam tadabbur kita ke atas sesuatu ayat Al-Quran Subhanahu wa taala, ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian itu juga menjadi satu galakan lah untuk kita sentiasa menambah ilmu kita, yang mana kita dapat fahami dengan kita mendampingi Al-Quran, kita sebenarnya melatih diri kita untuk menambah dan menambah lagi ilmu kita supaya kita dapat menggali dan menggali lagi mutiara-mutiara Al-Quran. Okay. Kemudian Al-Quran juga membawa banyak kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi sekiranya kita tidak mentadabburi Al-Quran, kita telah terlepas daripada memahami dan mengenali apa itu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, sehingga kan hidup kita seolah-olah menjalani apa yang telah ditentukan oleh Tuhan sahaja. Okay. Tadabbur ni dia bukan sekadar kita baca kemudian kita relate kepada diri kita sendiri kemudian dah. Tidak, dia tidak berhenti setakat itu. Dia bersambung dengan adanya action plan. So bila kita baca sesuatu ayat, kita mentadabbur kisah, kemudian kita relate kepada diri kita sendiri, kemudian kita sepatutnya menambah, okey, apakah yang sepatutnya aku buat? Seperti mana kita buat SWOT ataupun yang peta tu kan, yang kita buat apa itu kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Macam tu jugalah bila kita baca Al-Quran, kita tengok, oh kat sini rupanya ayat ni cakap tentang perlunya bertakwa ataupun ciri-ciri orang beriman, dia mesti menjaga solat, mesti menunaikan zakat, mesti menjaga kemaluan daripada perkara-perkara yang haram. Adakah aku telah melakukan semua benda tu? Ibaratnya kita ada satu checklist untuk kita tik tik tik, dan benda yang kita masih belum tik, kita perlu improve dan perbaiki lagi. Jadi ingat tadabbur dia datang sekali dengan action plan. Dia tidak boleh sekadar tadabbur sahaja kemudian berhenti, tidak begitu. Okey. Kemudian tadabbur juga menggunakan seperti mana yang kita tengok pada ayat yang atas tadi.
Ayat yang atas tadi, ayat yang pertama yang kita dah terangkan sedikit sebanyak tadi, yang mana Allah bagi tahu Allah iringkan tadabbur dengan hati. Kemudian yang bawah Allah iringkan tadabbur dengan perkara ataupun benda yang berkaitan dengan akal, yang mana sekiranya kita kaji Al-Quran kita akan dapati bahawa ia tiada percanggahan. So kat sini kita dapat buat kesimpulan bahawa tadabbur ni dia sangat berkait rapat dengan hati dan juga akal. Hati dan juga akal. Sebenarnya kenapa perlu datangnya hati? Sebab hati itu adalah satu sumber yang akhirnya menentukan kita nak atau tak nak menerima ibrah ataupun pengajaran yang Al-Quran berikan. Sekiranya kita hanya menggunakan akal untuk kita memikirkan apa isi kandungan Al-Quran, kita tidak sampai, kita mungkin tidak sampai kepada apa yang Al-Quran nak sampaikan sebenarnya, sehingga kan kita kerugian dari sudut pengamalan lah. Dari sudut kita nak mengamalkan tu kita tak tahu apa sebenarnya Al-Quran suruh, sebab kita sekadar fikir apa logik dia, apa maknanya sahaja begitu. Rasulullah SAW juga ada dalam satu hadis ada bersabda yang sebenarnya orang yang membaca Al-Quran kurang daripada 3 hari ni, dia tidak akan mampu menguasai Al-Quran tu. Itu sebenarnya bukanlah satu ancaman supaya kita tidak membaca Al-Quran kurang daripada 3 hari. Ada banyak kisah salafus soleh yang membaca Al-Quran kurang daripada 3 hari. Tapi sebenarnya itu konteksnya berbeza. Mereka adalah orang yang dah faham Al-Quran. Jadi mereka boleh mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Adapun untuk kita orang awam, sekiranya kita belum faham apa itu isi Al-Quran, apa yang Al-Quran nak sampaikan, sebaiknya kita peruntukkan masa kita tu untuk kita improve tadabbur kita seiring dengan bacaan kita. So sebab itulah Rasulullah pesan agar kita tidak mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari, supaya apa yang kita baca kita betul-betul faham dan dapat amal. Okey. Daripada tadabbur juga kita faham bahawa daripada ayat-ayat Al-Quran tentang tadabbur juga kita faham bahawa tadabbur tu merupakan sesuatu yang amat penting, yang mana ia merupakan sebahagian daripada hak Al-Quran yang diturunkan. Meskipun kita belajar tajwid, kita faham bahawa tajwid adalah hak Al-Quran yang kita perlu tunaikan, tapi itu adalah hak fizikalnya, hak pembacaannya. Hak maknawinya ataupun hak yang secara abstraknya adalah pengamalan kita, itu yang sebenarnya. Boleh jadi seseorang tu mengamalkan isi Al-Quran, namun bacaan dia masih lagi merangkak-rangkak, dan itu mungkin lebih baik daripada orang yang bacaannya perfect tapi tidak mengamalkan sedikit pun isi Al-Quran. Ibarat tin kosong lah. Okay. Kemudian tadabbur ni juga yang menariknya dia punya bentuk tadabbara ya tadabbaru tadabburan tu, tadabburan, dia ada unsur usaha di situ. Wazan ataupun pola kalimah tersebut merujuk kepada sesuatu perkara yang dilakukan dengan usaha yang berterusan. Jadi kat situ kita dah boleh faham ataupun kita boleh buat kesimpulan bahawa tadabbur juga memerlukan kepada satu proses dan usaha, bukan sekadar kita mendengar kepada kuliah-kuliah. Tidak, sebenarnya kuliah-kuliah itu sendiri pun adalah sebahagian daripada usaha. Namun kita sepatutnya tidak berpadalah dengan usaha tu. Mungkin sekiranya ada ruang dan peluang untuk kita belajar bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab untuk kita tingkatkan penguasaan lagi. Sekiranya ada peluang untuk kita belajar tentang geografi, bumi, mungkin kita ada minat tentang benda tu, belajar juga. Boleh kita ambil peluang untuk kita belajar dan kita tingkatkan pengetahuan kita, supaya bila mana kita baca tentang ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, kita dapat mentadabbur lebih dalam lagi. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala juga sebenarnya daripada ayat yang 2 atas ni kita dapat faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala juga mencela golongan yang tidak melakukan tadabbur. Mencela maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengejilah, marahlah sebenarnya orang-orang yang tidak melakukan tadabbur. Sebab apa? Sebab ibaratnya mereka seolah-olah tidak mempedulikan Al-Quran itu turun. Bila mereka tidak mentadabburi Al-Quran, mereka sebenarnya tidak mempedulikan apa tujuan Allah SWT ciptakan diorang di muka bumi ini. Sebab apa? Sebab bila mana kita tahu kita turun sebagai hamba Allah SWT, kita diciptakan sebagai hamba Allah SWT, sudah tentulah kita pasti akan mahu mencari tahu apa sebenarnya yang patut aku buat, apa yang sebenarnya yang patut aku buat sepanjang aku berada di dunia ini, agar aku boleh balik ke syurga dengan bahagialah sebagai orang yang berjaya. Tapi bila mana kita tidak mentadabbur Al-Quran tersebut, kita tidak akan dapat apa benda yang Allah nak sampaikan. Kemudian kita menjalani kehidupan kita seperti biasa sahaja,
Makan, minum, tidur, kerja, sehingga kan akhirnya kehidupan kita berakhir sia-sia. Wa na'udzubillah min dzalik. Okey. Jadi aspek tadabbur ni ada banyak sebenarnya. Kita boleh bahagikan kepada aspek kisah. Aspek kisah ni Al-Quran menekankan kisah. Banyak daripada isi Al-Quran tu merupakan kisah-kisah. Kerana daripada kisah ni kita dapat relate dengan diri kita dengan lebih cepat lah. Sebab kisah melibatkan manusia kan. Dan sekiranya melibatkan binatang ataupun haiwan, sukar kita nak relate. Jadi kita boleh relate lebih baik iaitu melalui dengan mendengar kisah-kisah manusia. Tetapi dalam kita mentadabbur Al-Quran, sebenarnya kita sangat perlukan niat yang baik, iaitu niat untuk membenarkan Al-Quran memberi nutrisi kepada hati kita. Sebab apa? Sebab bila mana kita menghadap Al-Quran dengan niat untuk mendapatkan sesuatu perkara yang merupakan kehendak kita. Contohnya kita nak membenarkan perbuatan kita nak cari dalil. Yang tu nama dia istidlal, bukan tadabbur, itu mencari dalil. Yang tu adalah satu perkara yang mungkin orang rasa macam aku tadabbur lah ni, nak cuba relate dengan diri sendiri. Tapi hakikatnya tadabbur adalah kita membuka ruang untuk Al-Quran tu sendiri mendidik kita. Memberi pengajaran dan mutiara-mutiara pengajaran dia kepada kita untuk kita amalkan. Bukan kita dah amal, kemudian kita cari dalam Quran dia tak sebut macam ni. Nak membenarkan apa yang kita amalkan, itu salah. Okey. Kemudian saya nak berkongsi sedikitlah cerita bagaimana mungkin kita melakukan kesilapan dalam tadabbur. Sebagai contoh, kisah Nabi Yusuf AS dan adik-beradiknya. Nabi Yusuf AS seperti mana yang kita tahu, beliau ditindas oleh adik-beradiknya, dibuang, kemudian dijual sebagai hamba, lepas tu menjalani pula kehidupan-kehidupan yang agak menyedihkan sebab dipenjara, kemudian dituduh dan lain-lain lagi. Namun menariknya Nabi Yusuf AS tidak menganggap bahawa apa yang dilalui itu menjadikan dia sebagai mangsa, menjadikan baginda sebagai mangsa. Baginda AS tidak memandang bahawa dalam hal ni dia adalah viktim, tidak. Baginda pada akhirnya sebenarnya menemui adik-beradiknya dan membuat mereka mengaku salah dan kemudian memaafkan mereka. Kalau kita kira, kenapa mudah sangat untuk Nabi Yusuf memaafkan mereka? Hakikatnya, sebab Nabi Yusuf tidak memandang dirinya sebagai mangsa. Dan dalam menjalani setiap ujian, Nabi Yusuf melihat dirinya sebagai sedang diuji oleh Allah untuk Allah naikkan darjatnya. Jadi dia merasa keberuntungan ataupun dia rasa bahawa dia sebenarnya sedang menjalani satu peluang untuk Allah jadikan dia lebih baik. Berbeza dengan kita apabila kita menghadap cerita Nabi Yusuf, kita mungkin meletakkan diri kita sebagai Nabi Yusuf, iaitu orang yang ditimpa berbagai ujian. Namun kita boleh jadi memandang diri kita sebagai mangsa. Maksudnya kita sering menyalahkan keadaan, kita rasa macam akhirnya aku ni seperti Nabi Yusuf, menghadap ujian itu dan ujian ini, semua orang di sekelilingku jahat. Tapi sebenarnya bukan itu yang Al-Quran nak sampaikan. Apa yang Al-Quran nak sampaikan adalah Nabi Yusuf tidak merasakan bahawa diri baginda adalah mangsa dan Nabi Yusuf memberi ruang dan peluang untuk adik-beradik baginda berubah. Dan di situ adik-beradik baginda itu menjadi orang yang diampunkan dan kemudiannya ada peluang dan untuk bertaubat dan menjadi lebih baik. Itu yang Al-Quran nak bagi tahu. Bukan Al-Quran nak bagi tahu akan ada orang jahat, kemudian kita boleh relate dengan diri kita sendiri, kita adalah mangsa. Bukan begitu. So itu contohlah bagaimana kita boleh melakukan kesilapan dalam mentadabburi Al-Quran. Okey, baik. Okay. Kemudian perbezaan antara tadabbur Al-Quran dan tafsir. Sekiranya kalau kita lihat bagaimana tafsir, kita boleh tengok buku-buku tafsir ada banyak dan besar-besar kebanyakannya, menunjukkan betapa luasnya ilmu Al-Quran tu, sehingga kan hingga ke hari ini pun bila orang masih ada menulis tafsir lagi, masih ada perkara baru lagi yang boleh kita jumpa. Itu sebenarnya adalah satu perbuatan ilmiah yang mana tafsir merupakan satu aspek ilmiah yang kita boleh gali daripada Al-Quran. Berbeza dengan tadabbur. Tadabbur dia bukan sekadar ilmiah, dia bahkan lebih lagi. Yang mana tadabbur sebenarnya adalah marhalah ataupun proses yang datang selepas tafsir. Tapi ini tidak bermakna untuk orang awam seperti kita perlu melalui tafsir dan mencipta tafsir, tidak. Cukup sekadar kita mencuba membaca dan memahami beberapa jenis tafsir,
kemudian relatekan kepada diri kita sendiri untuk kita bina satu action plan dan membina perubahanlah terhadap diri kita sendiri. So tafsir kita akan dapati ianya luas dan perbincangannya meliputi berbagai konteks disebabkan ianya adalah perbincangan ilmiah. Namun tadabbur ia terhad kepada setiap orang. Satu orang mungkin memandang tadabbur berbeza dengan orang yang lain kerana mereka mempunyai konteks pengalaman ataupun ilmu yang lepas yang berbeza daripada orang lain. Jadi itu sahaja untuk minggu ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung dan mulakan dengan tadabbur surah insyaAllah. Semoga bermanfaat sedikit sebanyak. Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.